Hari ini belajar bersama saya, kita akan melihat buku teks BM tahun 5 SJKC, tema 7, unit 20, muka surat 100 dan 101. Dua muka surat dulu, 100 dan juga 101. Baik, mari kita lihat. Untuk tema 7, unit 20, muka surat 100 dan juga 101, tajuknya ialah Demi Negara. Demi negara. Demi 是为了 negara 是国家 Demi negara 为了国家。 Seterusnya, mari kita lihat objektif dia. Yang pertama, objektif kita ialah mari belajar bersama. Objektif kita hari ini, kita akan memberikan respon mengikut kronologi mengikut kronologi. Jadi apakah itu kronologi? 什么是 kronologi? Di sini ya. Kronologi. Kronologi bermaksud susunan peristiwa, susunan 是排列 peristiwa, 事情 事件 kejadian menurut masa 跟着时间 berlakunya peristiwa berkenaan. Jadi di sini 按照年代不是年代我们其实要按照的是时间这边你这边其实是时间，你可以自己可以写一下，时间是按照时间，哪一个时间先就排在第一，哪一个时间后就排最后，就跟着时间的次序memberi respon， 所以我们要给 respon mengikut kronologi， 所以资料等呢按照次序，时间的次序排列，哪一个先，哪一个后。Okay? Seterusnya kita akan menghasilkan draft penulisan karangan surat tidak rasmi. Tapi untuk video kali ini kita tidak akan berbincang tentang surat tidak rasmi ini. Kita akan buat satu video khas untuk penulisan karangan surat tidak rasmi ya. Baik, mari kita baca petikan dan juga menyalin kosakata. Sekiranya anda sudah menyalin kosakata, 已经抄了你的 kosakata， 可以跟我一起读boleh baca bersama-sama dengan saya. Anda boleh pauskan video dan baca, ataupun anda belum menyalin, jadi pauskan video dan salin. Okey, kita baca bersama-sama. Sukarelawan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM. Sukarelawan 是志愿者Cikgu Kamala, murid-murid pihak Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM akan datang ke sekolah kita pada pagi esok. 请你多留意一下这些第一，请你留意 pada pagi esok， 明天早上 pada 我们用 pada pagi esok。 另外一个是 datang ke sekolah 去学校datang ke sekolah， 我们没有讲 datang sekolah， 我们要讲 datang ke sekolah。 这些 kata sendi 请你注意一下Baik. Jadi ini Jabatan Awam dan Pertahanan. Tengok semula kosakata anda. Baik, yang kedua, Hamzah pun bertanya, apakah tujuan mereka datang ke sini, cikgu? 他们来这里的目的是什么呢？ tujuan mereka datang ke sini， 目的何在？ 这个是目的tujuan 是目的。 Cikgu Kamala pun berkata, tujuan mereka datang adalah untuk menyampaikan 传达 maklumat 是资料 dan memberi penerangan, memberikan penerangan 是给解释 tentang JPAM. Pada pukul 9.30 pagi, pihak JPAM akan mengadakan pameran peralatan keselamatan. Sebelum itu, pada pukul 8.30 pagi diadakan ceramah tentang peranan JPAM. 所以你看 Cikgu Kamala 讲的他是没有跟着chronology， 没有跟着次序他先讲9点半 pihak JPAM 做一个展览会pameran。 Sebelum itu 之前呢他讲8点半 8.30 pagi 会有讲座会 ceramah， 所以你过后写的时候你要记得8点半先如果我们讲 susunan ikut kronologi 8.30 dulu
kemudian diikuti 9.5哈，所以ceramah 是讲座会哈。你还没写这些kosakata， 请你写一下哈，tuliskan kosakata yang berikut ya. Mari kita lihat seterusnya. Ajay pula bertanya kali ini. Dia tanya, bolehkah ibu, bapa atau penjaga hadir? 出席可以吗？这些父母啊，这些人可以出席吗？ hadir 出席。Jadi Cikgu Kamala pun menjawab boleh. 你看这里他问 bolehkah， 所以他答案是 boleh。如果他讲不能 tidak boleh， 你要先写 minta maaf 或者是 mohon maaf， 你要讲对不起，不能哦。通常我们没有写负面的，如果不的意思是已经负面的kita tak menulis yang negatif, biasanya kita memberi jawaban yang positif. Jadi kita jawab boleh aja. Ibu bapa atau penjaga turut diundang. 你看这个字 diundang. Diundang sama maksud dengan dijemput, 被邀请 diundang sama maksud dengan dijemput, 被邀请。Kerana pada pukul 11 pagi pula akan diadakan pemilihan untuk sukarelawan JPAM。他要说呢，你要做志愿者，虽然说是志愿者，可是还是有他要选出来的挑选出来的，你要跟着他的条件mengikut syarat-syarat yang ditetapkan barulah anda dipilih menjadi sukarelawan ya. Baik. Berikut kosakata. Salinkan. Pauskan video untuk menyalin ataupun anda baca. Seterusnya, Sungkit bertanya, pada pukul berapakah? Jitian. Pada pukul berapakah ibu bapa kami perlu berada di sekolah? 你看，他说在学校。课是说去这是 di sekolah 是说在学校，几点需要在学校呢？ Cikgu Kamala pun menjawab, ibu bapa kalian， 你有看到这个 kalian 吗？ kalian 这个字呢，其实就是 kamu semua 的意思，你们kalian sama maksud dengan kamu semua， 你们。Ibu bapa kalian perlu berada di dewan sekolah pada pukul 8 pagi. 是说8点呢一定要在礼堂了咯。 Pada pukul 8.15 pagi, iaitu 15 minit kemudian, pihak JPAM akan tiba di sekolah. 他会到达学校Jadi murid-murid pun menjawab, baiklah cikgu, 好的老师。 Setiap kali kita bagi respon, apabila guru kita memberikan arahan ataupun pesanan, kita akan jawab baiklah beliau, 好的老师 baiklah, cikgu, baiklah, cikgu. Okey, berikut ialah kosakatanya. Sekarang kita lihat, ini dua soalan yang kita perlu buat hari ini. Ini soalan yang pertama dan ini soalan yang kedua. Cikgu Kamala, Sungkit beritahu rakan-rakan yang lain. 告诉别人。现在你看 Cikgu Kamala 只有跟 Sungkit 讲话 Cikgu Kamala ni hanya berbual ataupun bercakap dengan Sungkit. Jadi Sungkit penting untuk anda tahu bahawa Cikgu Kamala bercakap dengan Sungkit saja. So Sungkit beritahu rakan-rakan yang lain tentang program JPAM pada pukul 8 pagi hingga tamat. Okey. Jadi Sungkit nanti akan jawab. Cikgu Kamala pula sekarang, yang ni mula-mula dia kata dia hanya bercakap dengan Sungkit. Jadi satu orang ya. Seterusnya dia beritahu murid-murid. Lalu kalian, 你们，所以是 lebih daripada satu, 超过一个人 murid-murid kalian. Sila tulis sepucuk surat kepada sahabat penaan kalian tentang lawatan pihak JPAM ini. Ya. Ini ialah kosakata dia. Sahabat pena ialah piyo. Kita menulis, ini ialah penjodoh bilangan dia, sepucuk surat. Okey, ifong sing sepucuk surat
Sahabat pena ialah kita tulis surat macam biasa, hantar melalui pos, bukan email. Tidak perlu menggunakan komputer. Kita tulis tangan, kemudian kita hantar, lekatkan stamp dan kita hantar melalui pejabat pos. Nanti postman akan hantar surat kita. Itu sahabat pena, PU. Okay, mari kita lihat soalan yang pertama dulu. Cikgu Kamala sungkit beritahu rakan-rakan yang lain tentang program JPAM pada pukul 8 pagi hingga tamat. Jadi sungkit pun menjawab, 只要是老师吩咐你, kita akan jawab, baiklah, cikgu, noktah. 因为是sungkit 一个人呢, sungkit seorang saja. So sungkit, 他用saya, 我, Saya akan memberitahu rakan-rakan yang lain tentang program. 就抄这里了 beritahu 变成 memberitahu, 告诉 beritahu dia akan tukar jadi memberitahu rakan-rakan yang lain tentang program JPAM pada pukul 8 pagi hingga tamat. 或者你不要抄那么长，那么你选择停在这里 berhenti di sini. Baiklah cikgu, saya akan beritahu, 反正要换 tukar kepada memberitahu tambah rakan-rakan yang lain tentang program JPAM. Anda boleh memilih untuk berhenti di sini. 停在这边 或者你要写完整的 pada pukul 8 pagi hingga tamat. Kita ikut macam mana dia tulis masa dia ya. Baik, anda boleh pauskan untuk menyimak jawapan anda. Seterusnya, Cikgu Kamala berkata, murid-murid, ini yang mesti kita beri perhatian. Dia sekarang bercakap dengan murid 同学们 lebih daripada seorang. Kerana kalau seorang kita kata murid. Kemudian kalian 是你们 我讲了 sama maksud dengan kamu semua. Murid-murid, sila tulis sepucuk surat kepada sahabat pena kalian tentang lawatan pihak JPAM ini. 所以他叫他写一封信. Jadi nanti kita akan tulis sepucuk surat juga kepada sahabat pena tentang lawatan JPAM ini. Di video yang mana kita akan belajar menulis surat kiriman tidak rasmi. Baik. Jadi dia jawab, baiklah cikgu, sama ada koma dan noktah ya. Kami akan menulis sepucuk surat. 他就写这边了 kami. 他用 kami 因为他讲 kalian, 你们, 谁回答是我们 kami ya. Tidak termasuk kita kerana kita semua orang masuk. Cikgu Kamala pun join. 可是 Cikgu Kamala 没有写, Cikgu Kamala tak menulis. Yang menulis hanya murid. Jadi jawabnya kami akan menulis sepucuk surat kepada sahabat pena kami tentang lawatan pihak JPAM ini. Salin sahaja yang sama 很容易简单。记得每次你给 respond 的时候，除了你写 baiklah cikgu， 你就写比较完整，就是你重复老师的吩咐 Anda ulang semula arahan guru. Berilah jawapan yang lengkap dengan susunan ayat yang baik ya, teratur. Sekarang kita lihat muka surat 101, 101面 101 kita akan bercakap tentang syarat. Syarat 是条件 syarat 条件 untuk menjadi anggota sukarelawan JPAM mengikut keutamaan. 你再看这边 mengikut keutamaan. Mengikut keutamaan 的意思是说最重要的先写啦，然后跟着第二、第三、第四，然后比较不重要的你放下面itu syarat dia, ikut keutamaan. Mana yang penting tulis dahulu ya. Okey, nilai dia jangan lupa untuk menjadi anggota sukarelawan JPAM kita mesti ada keberanian, 勇敢 Mari kita lihat keratan akbar ni. Inilah satu keratan akbar. Sebelum tu anda boleh menyalin kosakata dan anda boleh membaca. Setiap kali kita jawab soalan, pastikan anda membaca petikan. Tu 这个文件 membaca. Membaca petikan. Okey, baca dahulu, membaca. Kemudian anda salin ya. Okay, sekarang kita ada jatuh iklan dekat sini, kuangkau dan maksud dia. Beberapa kosakata.
Baik, ini tadi ialah petikan daripada buku teks itu Keratan Akhbar Pauzi Singwen, no? Kemudian kita ada satu lagi ialah ini ialah iklan, ya. Sekarang kita nak melihat apakah syarat-syarat untuk menjadi anggota sukarelawan JPAM. Sama seperti muka surat 101, kita ada syarat-syarat untuk menjadi anggota sukarelawan JPAM. Baik, mari kita lihat yang pertama. Syarat-syarat menjadi anggota sukarelawan Jabatan Pertahanan Awam. Yang pertama sekali sudah diberi dalam buku anda, iaitu mestilah di sini jawapan warga negara Malaysia. Mesti Malaysia Kongming, warga negara Malaysia. Kalau bukan, tak dapatlah memohon. Kemudian yang kedua penting mengikut keutamaan, dia beritahu tadi berumur 18 tahun dan ke atas. Jangan hanya ambil berumur 18 tahun. Berumur 18 tahun 是18岁而已，过后呢19岁、20、21、55呢44啊，能够吗？所以我们写 berumur 18 tahun dan ke atas. Yang ketiga, yang utama ialah sihat tubuh badan dan tiada kecacatan. Ini salah, bukan kecacatan. Jadi ialah kecacatan. Tiada cacat lah maksudnya fizikal, ya. Jadi kita ambil ini pun penting, ketiga yang penting. Okey, tak ada lagi dekat Keratan Akhbar, kita pergi ke bahagian iklan. Di sini ada dua perkara kita tambah. Satu, kelulusan akademik sekurang-kurangnya PT3. Bermaksud orang ini mestilah telah menduduki peperiksaan dan mendapat sijil. Contoh, kita baru habis UPSR, tak dapatlah kita ikut serta untuk pemilihan ni kerana kita belum mendapatkan sijil PT3. Tapi kalau dia dah ada sijil PT3, 比如说他已经考了 Form 3 tingkatan 3, dah dapat PT3. Dia sekarang berada di tingkatan 4. 在 Form 4, bolehkah dia ikut serta? Tak boleh. Kerana apa? Dia belum lagi berumur 18 tahun dan ke atas. Kalau tingkatan 4, biasanya ialah dia berumur berapa? Tingkatan 1, umur kita 13, 14, 15, 16. Jadi, mungkin dia berumur 16 tahun ataupun kalau dia ada kelas peralihan, dia berumur 17 tahun. Jadi, belum lagi mencapai umur 18 tahun. Sebab itu tak boleh. Walaupun ada kelulusan akademik. Kita ikut susunan ni. Warga negara Malaysia ada? Ada. 18 tahun ada? Ada. Sihat tubuh badan? Ada. Jadi, mesti lulus akademik sekurang-kurangnya PT3. Dan boleh bertutur secianghua, bercakap dan menulis dalam bahasa Malaysia dengan baik. Okay. Seterusnya nanti, video kita hari ini sampai sini saja untuk 100 dan juga 101. Pastikan anda telah menjawab 2 soalan pada muka surat 100 dan juga melengkapkan satu jadual dekat situ ataupun satu grafik dekat muka surat 101 dan juga menyalin semua kosakata. Di video yang seterusnya pertama kita akan menulis surat kiriman tidak rasmi sihang. Yang kedua kita juga akan lihat kejadian tanah runtuh dan yang ketiga kita akan lihat kata hubung pancangan komplimen. Ketiga-tiga ni kita boleh dapat di video yang seterusnya. Sehingga ini sahaja. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Mohon siapkan tugasan anda, ya. Baca sambil menulis.